محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم حريص عليكم رؤوف رحيم طه مجتبى طاسم مرتضى حميم مصطفى ياسين أولى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 مزمل ولي مدثر متين مصدق طيب ناصر منصور مصباح آمر حجازي نذري قرشي مضري نبي التوبة حافظ كامل صادق أمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 عبد الله كليم الله حبيب الله نجي الله سفي الله خاتم الأنبياء حسيب مجيب شكور مقتصد الرسول الرحمة قوي حفي مامون معلوم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 حق مبين مطيع الرسول الراحة أول آخر ظاهر باطن نبي الرحمة يتيم كريم حكيم خاتم الرسل سيد سراج منير محرم مكرم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 مبشر مذكر مطهر قريب خليل مدعو جواد خاتم آدم بسم الله الرحمن الرحيم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. Ayat 17 Suratul Qalam. Sesungguhnya kami telah uji mereka itu sebagaimana kami telah menguji pemilik kebun ketika mereka bersumpah sesungguhnya mereka akan memetik buah-buah kebun itu pada besok pagi.
Jadi kemarin kita dah cerita sedikit berkenaan dengan beberapa doa yang dihadapi oleh orang yang boleh dibaca oleh orang yang sedang menghadapi ujian. Kemarin kita baca doa dalam Sahih Muslim, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, ataupun Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, sampai habis. Dan kita baca juga doa dalam Sunan Abi Daud yang di hujungnya aslih li sya'ni kullah. Doa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Ya Allah, hanya rahmatmu daku harapkan, maka jangan engkau serahkan daku kepada nafsuku walaupun sekelip mata, dan perbaikilah bagiku akan urusanku sekaliannya. Tiada Tuhan melainkan hanya engkau. Doa ini disebut oleh Nabi SAW sebagai da'awatul makrub. Doa orang yang berada dalam kesusahan, dalam duka cita, dalam sengsara, dalam susah hati. Baca doa ini, minta Allah perbaik semua urusan kita. Yang terkandung padanya 4 perkara. Yang pertama, minta rahmat. Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, hanya rahmatmu, hanya belas kasihanmu, hanya kasih sayangmu yang daku harapkan. Yang kedua, jangan engkau serah aku kat nafsu aku. Nafsu itu musuh kita. Hadis Imam Baihaqi menyatakan, a'da'ika nafsuka allati baina jambaik. Antara musuh kamu yang besar, nafsu yang ada dalam diri kamu. Fala takilni ila nafsi tarfata ainin, maka jangan kau serahkan daku kepada nafsuku walaupun 1 saat, walaupun sekelip mata. Karena manusia kalau ikut nafsu, kalah dengan nafsu, maka dia akan rosak. Dalam hadis Imam Muslim, Nabi SAW berdoa, wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati, ya Allah berikan nafsi kepada diriku itu taqwaha, akan ketakwaannya, wa zakkiha, dan sucilah akan dia, anta khairu man zakkaha, hanya engkau sebaik-baik penyuci. Sampai habis doa tersebut, riwayat Imam Muslim. Baik, hari ini kita tambah lagi 1-2 doa yang ada kaitan dengan tajuk yang kita bicarakan. Antaranya doa dalam Sahih, dalam Musnad Imam Ahmad. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni la as'aluka an taruddal qada' wa innama as'aluka al-lutfa fih. Kalau tak silap, riwayat Imam Ahmad ada dalam kitab Al-Fathur Rabbani fi syarh Musnad Imam Ahmad Asy-Syaibani, karangan Imam Syekh Abdul Rahman Al-Banna, ayah kepada Syekh Hasan Al-Banna rahimahumullahu taala. Jadi dalam kitab itu kata, Allahumma inni la as'aluka an taruddal qada'. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku tidak meminta kepada engkau agar engkau menolak ketentuanmu. Wa innama as'aluka al-lutfa fih, hanya saja saya mohon kepada engkau agar engkau kurniakan kelembutan padanya. Kelembutanmu dalam aku menghadapi ketentuanmu. Itu salah satu hadis, salah satu doa yang disebut oleh ulama, boleh kita baca dalam menghadapi ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan dalam kehidupan. Dan di antara doa juga yang boleh kita baca untuk nak mengelak daripada ditimpa penyakit, doa yang sering kita dengar dalam radio ada, dalam TV ada, cuma kita tinggal nak baca. Allahumma inni
Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Riwayat Imam Abu Daud, hadis nombor 1554 dalam Sunan Abi Daud, dan dia juga diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Imam An-Nasa'i dalam As-Sunanus Sughra, jilid yang ke-8, muka surat 270. Dan disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Azkar. Dalam bab apa Imam Nawawi sebut ni? Bab nak mengelak daripada ditimpa penyakit yang kronik. Doa ni datang daripada hadis. Imam Nawawi sebut, ada tajuk ke tak ada tajuk tu? Tak ada, nak tengok. Babu da'awatin muhimmatin mustahabbatin fi jami'il awqat. Bab doa-doa yang penting yang disunatkan kita baca pada semua waktu. Dihimpun banyak doa di situ. Salah satu doanya ialah doa yang kita baca sekarang, iaitu Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa sayyi'il asqam. Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, inni, sesungguhnya daku, a'udzubika, berlindung denganmu, minal barasi, daripada kena penyakit sopak, wal juzami, dan penyakit wal jununi, dan penyakit gila, wal juzami, dan penyakit kusta, wa sayyi'il asqam, dan penyakit-penyakit yang kronik, yang buruk, yang berat. Hak hujung tu masuk COVID-19. Maka disebarkan dalam TV, dalam radio, penyakit-penyakit yang berat yang tidak sanggup dihadapi oleh kita. Nabi SAW dah tinggal doa untuk kita baca. Jadi boleh jadi amalan kita. Hadis Abu Daud, nombor hadis 1554. Bukan nombor ekor, nombor hadis. Saat ni kena orang kaki ekor, dia kata ustaz sebut nombor sedap pagi ni. Dia petikan nombor ekor, lingkum terus. Jadi ni nombor hadis. Yang kedua, hadis Imam Nasa'i dalam Sunan Sughra. Riwayat Imam Nasa'i dalam Sunan Sughra. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa sayyi'il asqam. Kalau jadi tu imam baca cara ramai, inni dibaca inna, a'udzu dibaca na'udzu. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berlindung denganmu minal barasi, daripada kena penyakit sopak, wal jununi, dan gila, wal juzami, dan kena penyakit kusta, wa sayyi'il asqam, dan segala penyakit yang buruk. Jadi disebut secara khusus dulu 3 penyakit awal, kemudian disebut secara umum semua jenis penyakit. Mudah-mudahan kita boleh baca doa ni, kalau boleh tiap-tiap hari, kalau ingat. Di samping kita baca bismillahilladzi pagi 3, petang 3. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah alladzi la yadurru, yang tidak memudaratkan, ma'asmihi, beserta namanya, syai'un, oleh segala sesuatu, fil ardi, yang berada di bumi, wala fis sama', dan segala sesuatu yang berada di langit. Wa huwas sami'ul alim, dan dialah Allah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Doa ni baca pagi 3 kali, petang 3 kali.
Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh kejahatan segala makhluk yang ada di seluruh dunia, sama ada dalam bumi, atas langit. Kerana kita mendinding diri kita dengan membaca nama Allah Subhanahu wa taala, doa yang Nabi SAW sarankan. Kemudian a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang maha sempurna daripada kejahatan makhluk yang ia ciptakan. Jadi doa-doa sedemikian memang terkenal. Tinggal kita nak baca. Kadang kita baca sehari, tuang 10 hari. Nak istiqamah tu yang payah. Nak istiqamah, nak tetap pendirian untuk buat baik. Baca doa yang bagus-bagus. Amalan yang bagus-bagus. Di samping kita baca doa, kita kena makan makanan-makanan yang disarankan oleh Nabi SAW. Antara yang Nabi SAW saran kat kita, ayat 69 surah An-Nahli, surah Lebah. Ayat 69, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'ul linnas. Keluar daripada perut lebah itu minuman yang pelbagai warnanya, padanya terdapat penawar ubat kesembuhan kepada manusia. Ayat 69 surah An-Nahli. Ayat ini dikuatkan dengan hadis Imam Ibnu Majah 3450 nombor hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man la'iqa al-'asala thalatha qadawatin kulla shahrin lam yusibhu 'azimun minal bala. Barang siapa yang menjilat madu lebah, la'iqa ni makna jilat madu lebah, pada 3 pagi dalam 1 bulan, nescaya ia tidak akan ditimpa penyakit yang kronik yang berat. Nabi SAW saran kat kita, madu lebah ni kena makan 10 hari sekali. Bukan sehari 10 kali. Kena sehari 10 kali berendam dalam kolah. Panas. 10 hari sekali. Maksudnya paling malas, paling segan 10 hari sekali, sebulan 3 kali. Makan bila? Pagi hari, ketika perut kosong. Ambil satu cancah, bola mulut. Di pagi hari, ketika perut kosong, makan sekali. Lepas tu kita jenis segan, jenis malas makan, tunggu hari tengah bulan pula. Lepas 10 hari makan pula. Lepas 10 hari makan pula. Sekurang-kurangnya sebulan 3 kali. InsyaAllah tak kena penyakit yang berat. Kalau boleh makan hari-hari tu, bagus lagi. Tapi mahal lah sikit. Duit habis banyak sikit. Cari madu lebah yang original. Bawa di rumah kita. Makan sekurang-kurangnya sebulan 3 kali. InsyaAllah kita dijauhkan daripada penyakit yang berat. Almarhum ayah saya Amai ni, dia pesan kat saya tak tahu apa. Orang tua pesan, bukan dia nak abang lain kitab, kata ada kitab, kita pun tak tahu. Dia kata madu lebah ni makanlah 3 kali sebulan. Kita dengar betul orang tua tak abang apa, kita kata ni mai pada mana ni. Rupanya orang tua kadang dia ambil dalam pengajian dia tak abang. Kita baca mengaji hadis, jumpa. Oh, rupanya hadis Ibnu Majah menyarankan sedemikian. Ayah saya mati umur 100 tahun hijrah. Kalau tahun Masihi 97. Tak ada sakit apa. Dia amai yang ni. Sebulan 3 kali paling kurang. Pagi-pagi. Jadi kalau rajin, tiap-tiap hari. Tak boleh tiap-tiap hari, 3 hari sekali. Tak boleh 3 hari sekali, seminggu sekali. Tak boleh seminggu sekali, 10 hari sekali.
Jangan tinggal, kerana Nabi SAW pesan sedemikian. Jadi kalau kita amal doa dalam Quran ada, dalam hadis ada, apa tu amalan dalam Quran ada, dalam hadis ada. Madu lebah ni pula banyak jenis. Kalau kita baca kitab yang mencerita madu lebah lebih daripada 200 muka surat. Di antara madu yang amat terkenal di dunia, madu Yaman. Daripada satu lembah, di sana dipanggil lembah Dau'an. Tapi mahal mai tahun ni sebotol besar ni mau RM400 tu. Tak boleh madu Yaman, ambil madu tak mana pun tak apa, yang penting madu yang original. Mudah-mudahan kita boleh amal, kita boleh sebang kat orang. Kerana salah satu makanan yang boleh kita amal. Tak perlu tiap-tiap hari kalau kita tak mampu ataupun kita tak dan kita segan nak makan. Yang penting 10 hari sekali kena makan. Dalam hadis riwayat Imam Ibn Sunni, Al-Hakim, Abu Nuaim di dalam Hilyatul Awliya wa Ibn Mardawayh wal Baihaqi wal Khatib Al-Baghdadi, begitu juga Ibn Majah, dan disebut dalam tafsir Ibn Katsir sebagai sanadnya bagus, baik, hadza isnaduhu jayyidun. Nabi SAW bersabda, alaikum bisyifa'aini al-asali wal Qur'an. Hendaklah kamu rajin menggunakan dua jenis penawar. Yang pertama madu lebah, yang kedua Al-Quranul Karim. Dua-dua tu jadi ubat. Quran ni di samping dia kitab petunjuk, dia juga kitab yang merawat kita. Quran kalau rajin baca tiap-tiap hari, walaupun sehari 1-2 ayat, walaupun sehari 4-5 ayat, dan madu lebah makan tiap-tiap bulan, tiap-tiap 10 hari sekali, atau tiap-tiap minggu, atau tiap-tiap hari terpulang. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, "Idza ishtaka ahadukum syai'an falyas'al imra'atahu salasata darahim min sadaqiha." Kalau kamu sakit, kamu minta duit mas kahwin sikit milik isteri kamu. Ni cerita zaman dulu mereka simpan duit mas kahwin lah, tak ada habis belanja makan habis ha. Lepas tu dengan duit itu kamu beli madu lebah, kamu campur dengan air hujan, dan minum. Fayajma'ullahu al-hani al-mari' al-shifaa wal-mubarak. Kerana kamu himpun, semoga Allah himpun dalam minuman yang kamu makan itu, air hujan campur dengan madu lebah itu, satu minuman yang menghilangkan haus serta menyembuhkan penyakit serta menambah kebaikan. Kerana ayat hujan ini disebut oleh Quran sebagai ma'an mubarakan, ayat yang diberkati. Wa anzalna minas sama'i ma'an mubarak, kami turunkan daripada langit itu ayat yang diberkati. Ada ayat dalam surah An-Nisa ayat 4, surah An-Nahli ayat 69, surah Qaf ayat 9. Himpunan 3 perkara ini. 3 ni ada dalam Quran semua. An-Nisa ayat 4 cerita tentang mas kahwin. An-Nahli ayat 69 cerita tentang madu lebah. Qaf ayat 9 cerita tentang ayat hujan. Ini nama dia ilajun mujarrabun mubarak, rawatan yang dikaji, dicoba dan diberkati. Kerana mengambil optimis, tafaul daripada 3 ayat Quran yang menyebut kebaikan 3 perkara itu. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Hani'an mari'a ay dawa'an syafiyah. Makanlah dengan dalam keadaan dia merupakan ubat yang menyembuhkan. Dalam fatwa Mufti Brunei
disebutkan bahwasanya isi kandungan dalam madu lebah itu terdapat vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6, C, D. Apa benda gitu, nak baca pun tak erti. Punya banyak khasiat di situ. Kalsium ada, zat besi ada, magnesium ada, macam-macam. Sodium lah apa. Jadi dia senaraikan keajaiban yang Allah anugerahkan kepada madu lebah. Diambil daripada kitab Mu'jizatus Syifa fil Habbatis Sauda wal Asali wal Basal li Abil ila akhirih. Kitab yang membicarakan tentang kelebihan Habbatus Sauda, madu lebah, bawang. Ada kitab khas tentang bawang besar, ada kitab khas tentang bawang putih, ada kitab khas tentang buah kurma, ada kitab khas tentang susu, ada kitab bahas tentang pisang. Tumbuh-tumbuhan yang disebut dalam Quran dikaji oleh ulama, didapati ia merupakan ubat dalam pelbagai penyakit. Delima, buah tin, cuka tin, zaitun, minyak zaitun, buah zaitun. Nabi SAW bersabda, ni'mal idam al-khal, sebaik-baik lauk itu cuka. Kita fikir tak lepas, makan nasi dengan cuka tak lepas pi. Macam mana Rasulullah boleh kata sebaik menjadi lauk yang baik? Rupanya dia ada khasiat besar. Ada seorang ulama karang kitab setebal lebih daripada 1000 muka surat menceritakan tentang makanan-makanan yang warid dalam sunnah. Salah satu tajuk situ ialah kelebihan cuka. Cuma ada cara makan dia. Piruk makan awal-awal pagi-pagi buta, tak boleh dia tajam. Dia kena makan lepas makan. Beza dengan minyak zaitun, makan ketika perut kosong. Habbatus sauda, perut kosong. Madu lebah, perut kosong. Tapi cuka dia kena perut penuh dengan makanan. Dan cuka pula banyak jenis. Ada kitab kata di antara yang bagus, cuka apple untuk kolesterol, cuka ni untuk ni, macam-macam. Kalau minyak zaitun, ada kitab cerita yang paling terkenal, yang paling top dalam yang datang daripada kawasan Syria atau Palestin. Kalau madu lebah yang paling terkenal datang daripada Yaman. Jadi Allah Subhanahu wa taala di samping dia bagi ayat Quran yang jadi ubat, hadis yang boleh baca jadi berubat, pendinding dan perawat, dia juga menjadikan bahan-bahan tertentu yang dibuat kajian membawa kebaikan kepada orang yang memakan bahan itu. Habbatus sauda, ada jenis biji original, ada jenis minyak. Kita kalau boleh bagi ada kat kita yang tu. Sama ada kita spray dalam mulut, jenis makan itu mudah makan sikit. Jenis pil ke jenis kapsul, jenis buh dalam botol tuang, kadang-kadang lupa. Kalau hak jenis spray tu buh lah kereta ke buh dalam poket pita mana pun, ingat spray masuk dalam mulut, senang. 3 titik ke 5 titik ke sehari, tapi jangan banyak, dia pun jenis panas juga, kena minum air yang banyak. Ada seorang tua hamba Allah di Alok Stang, umur 70 lebih, tapi kuat. Kalau dia main sembahyang subuh ni pukul 9 baru balik daripada masjid, daripada surau, baca Quran, mayang apa semua. Kata makcik ni kuat lah. Dia kata makcik sehari dua ya makcik makan madu lebah dengan habbatus sauda. Madu lebah Quran, habbatus sauda hadis. Makcik himpun Quran dengan hadis, hari-hari makan hak tu. Taklah banyak. Madu lebah satu cancah kecil, pagi-pagi dengan air suam ataupun air biasa, macam minum. Habbatus sauda 5 ke 7 titik ataupun 3 titik ke 7 titik setiap hari. Mungkin makan nak sembahyang lohong kan, nak main asang kan, spray masuk sekali cukup. Dua-dua itu disaran oleh Nabi SAW. Rasulullah bersabda, al-habbatus sauda shifa'un min kulli da'. Habbatus sauda itu penawar bagi setiap penyakit. Setiap penyakit itu maksudnya kebanyakan penyakit. Jangan kita kata, oh semua penyakit boleh lega ni, aku makan sakit tak lega-lega pun. Kullu di situ maksud sebahagian besar.
Sebagaimana kullu bid'atin dalalah tu. Jangan buh semua bid'ah. Walaupun Quran kata kullu, tapi imam ulama kata hadzal hadis amun makhsus. Hadis ini umum tapi dikhususkan. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang menceritakan tentang datangnya malapetaka di zaman dulu, ia membinasakan, tudammiru kulla syai'. Tudammiru, ia menghancurkan kulla syai', setiap sesuatu. Apakah semua sesuatu hancur dengan kedatangan banjir zaman Nabi Nuh ataupun bala itu datang? Tak. Gunung selamat. Maksud kullu, patutnya gunung-gunung pun tak ada. Tak. Kullu itu lafaz dia umum tapi dikhususkan kerana ada benda-benda tak termasuk. Maka kulla syai' sudah dikhususkan dalam Quran. Dalam suratul Kahfi, kulla safinatin ghasba, kulla safinah, setiap kapal, kulla safinatin salihatin ghasba, setiap kapal yang elok tidak dirampas, kapal yang jahanam tidak dirampas. Qarinah, tanda kata dia bukan keseluruhan, kapal yang di jahanam kalau Nabi Khidir selamat daripada kena rampas. Maka setiap kapal itu, yakni setiap kapal yang tidak rosak, yang elok, yang tidak ditebuk. Maka dalam tafsir kata kulla safinah ay salihah. Kalau tak silap tafsir Baydawi. Maka dalam Quran ada perkataan kullu tetapi dimaksudkan ialah sebahagian. Ada perkataan keseluruhan maksudnya sebahagian, seperti firman Allah kul tudammiru kulla syai'. Seperti firman Allah kulla safinatin ghasba. Dalam hadis kullu bid'atin dalalah masuk dalam bab tu. Sama dengan al-habbatus sauda shifaa'un min kulli da'. Kulli da', semua penyakit. Maka kita ambil beramal dengan hadis itu, bagi rajin makan habbatus sauda walaupun sehari 3 titik. Walaupun sehari sebiji 2. Mungkin kita jenis malas makan lagu tu. Boleh buhlah masakan, kita buat sup ke, buat gulai, ambil habbatus sauda sebiji 2, buh dalam gulai kita, buh dalam sup kita. Kalau hak jenis bijian, kalau hak jenis minyak tu, kita boleh spray masuk dalam mulut, senang makan gitu, bawa pun mudah. Kalau hak jenis buh dalam botol nak kena tuang, nak ketak-ketak, tumpah lah apa semua, susah makan lah kali, makan sehari, tuang sebulan. Jadi kita belajar bagi ada dalam kereta kita, dalam poket kita, dalam rumah kita, al-habbatus sauda. Jadi dengan dua himpunan itu, mudah-mudahan Allah bagi kekuatan antibody kita dan kita terhindar daripada penyakit. Cuma dua-dua tu panas, jangan makan banyak. Makan sikit-sikit tak apa, tapi bagi kekal. Madu lebah rajin makan tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari pun payah. Ustaz cakap pun payah nak buat. Makan sehari tuang sebulan. Tapi kita ingat hadis ini. Hadis kata barang siapa yang menjilat madu lebah 3 pagi dalam sebulan, nescaya ia tidak akan ditimpa penyakit yang kronik yang berat. Man la'iqa asalan, man la'iqal asala thalasa ghadawatin kulla syahrin lam yusibhu 'azimun minal bala. Rawahu Ibnu Majah. Barang siapa yang menjilat madu lebah 3 pagi, makan pagi-pagi ketika perut kosong, bagus. Pada setiap bulan, kulla syahrin, pada setiap bulan, lam yusibhu 'azimun minal bala, nescaya ia tidak akan ditimpa oleh bala yang berat, yakni penyakit yang berat. Kalau kena sikit-sikit tu, sesema sikit-sikit tu, perkara biasa. Tapi penyakit yang teruk insya-Allah akan dihindarkan kerana ia diiktiraf oleh Quran sebagai penawar dan diiktiraf oleh hadis sebagai ubat. Begitu juga madu lebah. Dalam surah An-Nur, bukan madu lebah, minyak zaitun ataupun buah zaitun. Dalam surah An-Nur Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujaja, az-zujatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin.
minyak itu dinyalakan daripada pelita itu dinyalakan dengan menggunakan minyak yang datang daripada yuqadu, dinyala akan dia min syajaratin, daripada sepohon pokok mubarakatin yang diberkati, zaitunatin, pokok zaitun. Quran berkata pokok zaitun ni pokok yang berkat. Tu dalam Quran ayat 30 lebih, 35 ke bawah surah An-Nur. Dalam hadis menyatakan makanlah minyak zaitun, kuluz zaita waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah. Makanlah minyak zaitun dan sapulah dengan minyak zaitun, sapu rambut, sapu kulit dengan minyak zaitun. Sesungguhnya ia datang daripada pokok yang diberkati. Kuluz zaita waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah. Quran kata buah zaitun, pokok zaitun ni berkat, hadis kata berkat, dua-dua. Seperti mana madu lebah. Seperti mana yang kita baca tadi. Jadi bila Quran i'tiraf, hadis i'tiraf, maka itu juga kena ada di rumah kita. Minyak zaitun kena ada di rumah kita. Bagus untuk pelbagai jenis penyakit, menghindarkan penyakit. Makan pagi-pagi ketika perut kosong. Tu pun saya boleh cerita, saya pun makan sekali tuang sebulan juga. Nak makan bagi tetap tu susah. Tapi kita kena tahu bahawasanya ia dipuji oleh Allah. Dalam kitab Syarah Syama'il Muhammadiyah, kalau tak silap nama kitab tu Al-Mawahibul Laduniyah, karangan Al-Imam Al-Qustullani rahimahullah, dia kata pokok yang pertama tumbuh atas muka bumi ialah pokok zaitun. Sejauh mana kebenaran dia wallahu alam, tapi ini salah satu pengiktiraf, salah satu kenyataan yang disebut oleh ulama ketika mensyarahkan hadis dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Orang Malaysia tak apa kenal mi pokok zaitun, orang Malaysia lebih kenal pokok ketum ni. Akhirnya yang ketum banyak yang kenal. Minyak zaitun tak ada, nak beli pula mahal. Jadi kita kenali makanan-makanan yang baik, di samping kita jaga kesihatan, di samping kita baca doa, di samping kita buat ibadat. Kerana buat ibadat itu juga mengusir penyakit. Salah satu ibadat yang mengusir penyakit ialah qiyamul lail. Hadis Imam Tirmizi menyatakan, alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa qurbatun ila rabbikum wa manhatun 'anil ithmi wa maghfaratun lis sayyi'at wa matradatun lidda'i 'alil jasad. Hendaklah kamu jangan tinggal sembahyang tahajud, kerana ia kebiasaan orang-orang baik zaman dulu. Orang bagus-bagus zaman dulu depa tak tinggal sembahyang tahajud. Qiyamul lail depa tak tinggal. Hendaklah kamu rajin qiyamul lail, kerana ada kebiasaan orang-orang bagus, orang baik-baik zaman dulu. Wa qurbatun ila rabbikum, dan dia mendekatkan kamu pada Allah Taala. Wa manhatun 'anil ismi, dan dia menghalang kamu daripada buat dosa. Mudah-mudahan kita buat qiyamul lail, Allah Taala halang kita daripada teringin nak buat dosa siang dan malam, zahir dan batin. Wa maghfaratun lisayyi'at, dan penghapus kepada dosa yang sedia ada. Dan hujung hadis menyatakan wa matradatun, dan ia matrudatun atau matradatun, ia pengusir penyakit daripada tubuh badan. Wa matrudatun lidda'i 'alil jasad, dia pengusir penyakit daripada tubuh badan. Mudah-mudahan Allah bagi kat kita tubuh badan yang sihat dengan berkat qiyamul lail yang kita lakukan walaupun 2 rakaat yang ringkas setiap malam. Jadi ada nak jaga kesihatan di sudut buat ibadat, ada jaga kesihatan di sudut baca doa, ada jaga kesihatan di sudut pemakanan dan sebagainya. Selama mana ia ada dalam sunnah, kalau kita tak kenal pun, tak tahu khasiat dia pun, yang penting kita kena akor. Nabi SAW tidak bercakap menurut hawa nafsu, tetapi baginda bercakap menurut wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Baginda tidak bertutur menurut hawa nafsu baginda. Baginda bertutur berdasarkan kepada wahyu. Maka timbul beberapa kitab
yang ada kaitan dengan Nabi SAW. Seperti kita baca Nabi SAW seorang tu imam, betul. Nabi SAW seorang panglima perang, betul. Nabi SAW seorang ketua keluarga yang mendidik keluarga dengan cara terbaik, betul. Salah satu yang datang kepada Nabi SAW, Nabi SAW adalah seorang pemberi rawatan kepada umat. Sehingga muncul kitab nama At-Tibbun Nabawi, perubatan cara Nabi SAW. Jadi Nabi SAW di samping ajak benda-benda lain, ajak tentang akidah, ajak tentang ibadah, muamalah, munakahat, jenayat, ajak tentang akhlak, baginda juga ajak tentang ubat. Maka ulama ambil daripada ayat Quran yang berbeza, hadis yang berbeza, dihimpun dan disebutkan tentang ini saran Nabi SAW dalam bab ni, dalam bab ni, dalam bab ni. Sehingga kan ada kitab-kitab yang ulama karang. Saya beli di Mekah 4 jilid kitab tentang kajian tentang akar kayu ataupun ubat yang dibuat PhD, 2 PhD dia buat dalam bidang itu, dan sebahagiannya ambil daripada hadis. Ambil daripada hadis, dia bubuh dalil dan sebagainya. Supaya kita baca, oh makanan ni rupanya disarankan bukan tekak oleh orang-orang Arab biasa, tapi mereka ada rujukan daripada hadis. Jadi kita rasa lebih sedap hati, lebih semangat untuk kita amal kerana pegangan kita tu kukuh, ada fakta yang jelas. Kalau madu lebah ni ayat Quran dia, ni hadis dia. Kalau batu sauda ni hadis dia. Kalau minyak zaitun ni ayat Quran dia, ni hadis dia. Supaya kita ada pegangan, kita boleh amalkan, kita boleh sebarkan, kita boleh jawab ke orang. Kalau orang kata ni ambil tak mana, jangan petua keluar main tak mana, pak aku, habis aku tu duk sandang kat orang lain, sandang. Kadang-kadang tak ada fakta, kadang-kadang kita pun bimbang juga, petua-petua jenis tak ada fakta. Kadang-kadang main dalam grup WhatsApp kita, kawan ni bagi petua macam ni, macam ni, macam ni, petua tu main bila mana terberhenti dalam tu ya. Kalau kita ada sandaran, mudah-mudahan ianya menjadi kukuh untuk kita pegang dan amal, dan menjadi kukuh untuk kita sebarkan. Jadi saya sebut nombor ayat Quran, sebut hadis yang kita apa, bukan pasal nak sebut pasal tahu, tapi supaya jadi pegangan saya dan pegangan orang yang dengar, dan boleh sebarkan seluas-luasnya. Esok kita mati, Allah Ta'ala jadikan mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat, yang kita terima pahala sebab kita sebar maklumat yang ada dalil daripada Quran hadis. Jadi pagi ini dan nak baca tafsir, yang penting kita kenal 1-2 doa yang boleh kita baca, dan kita kenal 1-2 jenis makanan yang boleh kita simpan di rumah kita, kita boleh makan dan kita sebarkan kepada masyarakat. Sekadar tu kuliah subuh pagi ini panjang dah. Esok kita sambung tafsiran ayat yang kita baca pada pagi ini. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wasallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu bika min syarri ma ista'adzaka minhu sayyiduna wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.